Okey, kita akan teruskan dengan key resources. Key resources ni kat mana? Tengok balik dulu supaya tak sesat. Pergi kat sini. Sini key resources. Bola selombok 6. Okey, apakah kita nak berniaga ni sekarang? Contohnya tak ada kan? Contohnya ni ada kilang kan? Ada kilang. So, bila kita nak berniaga, apa yang kita perlu ada? Yang kita bercakap sekarang ni, apps, key resources, bijak menggunakan elemen-elemen persekitaran. So, kita nak berniaga, kita kena ada uh, 4 perkara. Okey, apa benda tu? 4 perkara tersebut. Kita tengok, sekarang kita buat di sini. Kita pergi kat tepi ni, sumber utama, 4 benda. Okey, so, pertama physical resources, intellectual resource, finance dan human resource, sumber manusia. Okey, so kita pergi yang pertama. Pertama fizikal. Nak berniaga kena ada fizikal. So, bagi yang sekarang ni kan, tujuan pembelajaran. So, biasanya kalau untuk dapatkan maklumat yang panjang, kita kena kita kena macam pergi buat survey temuduga apa semua. Tapi ini sebahagian daripada aktiviti. So, anda hanya perlu boleh rujukkan macam andaian anda. Berdasarkan bacaan anda, anda assume apakah fizikal yang ada. Apakah intellectual property yang ada untuk perniagaan tersebut. Contohnya kalau anda jual cokoja. Okey, apakah intellectual property yang terlibat? Okey, kalau anda jual cokoja, bukan jual lah. Produk tu jual saja tak ada apa-apa tapi anda nak buat. Anda nak buat pemilik tu buat. Produ producer. Okey, pengilang tersebut yang buat. Okey, apakah pekerja-pekerja yang terlibat dan juga datang daripada mana sumber keuangan? Sumber keuangan ni macam ibarat free untuk anda je. Makan percuma anda tapi makan percuma jangan biarkan kosong. Tulislah. Okey, kita assume kalau kita pergi temu duga betul, mungkin dia akan bagi tahu sumber modal daripada mana. Tapi berdasarkan pembacaan korang, ini antaranya. Kita modal sendiri, keluarga yang support, bank. Anda boleh just assume berdasarkan bacaan anda. Okey, kita nak pergi yang pertama. Yang fizikal ni apa yang boleh nampak, boleh pegang, boleh sentuh, apa semua ni kan. Okey, contoh kalau restoran, dia ada chair, dia ada freezer, ada makanan. Semua ini benda yang fizikal lah. Kalau buat retail, buka macam kedai runci and so on kan, kedai besar, Tesco and so on, apa dia ada bangunan. So, mesti bangunan tu kena ada dah. Okey. Dan perkara-perkara yang lain. So, untuk anda, yang fizikal anda tulislah. Contohnya kalau ada yang jual baju and so on kan. So, mesti dia ada mesin jahit. Pertama-tama sekali ada bangunan. Dalam bangunan tu ada apa pula? Apakah alat-alat yang sesuai? Dan setiap perniagaan tak sama. Kalau keropok dia mungkin ada mesin potong-potong. Kan? Dia kena ada chiller. Kan? Yang buat tu kan. Okey. Dan so on. Itu fizikal. Okey. Fizikal ni simple sikit. Yeah. Saya nak pergi yang kepada yang susah. Yang soalan yang susah macam ni sama macam tadi yang type of resource, type of revenue stream kan. Sama juga intellectual property ni akan masuk exam. Masuk exam yang mana tak tahulah tapi kena faham, kena bezakan juga. Okey. So, ada berapa semua sekali? Ada 4. So, beri tumpuan yang ni juga supaya anda tak lost, anda tahu bezakan. Okey, jika anda bersama saya sekarang, insya-Allah anda mudah jawab soalan pada minggu ke-13 nanti untuk ujian kita. So, ada berapa? Ada 4. Korang semua ada berapa? Sila type. Ada 4. Okey. Nak pastikan anda bersama saya. Siapa sedang bersama saya sekarang? Okey. Ada 4 jenis semua sekali ya. Okey, untuk berniaga kena ada ni, kena ada intellectual property. Kalau tak ada, perniagaan tu akan tutup. Okey, nak ada memang perniagaan tu kena ada. Dengan adanya 4 IP 4 perkara ni dia boleh ada Okey, thank you kepada yang chat. Chat jangan tak chat supaya anda tahu anda ada memori kat sini. Okey. So, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah trade secret. Trade secret ni apa? Saya tunjuk gambar dulu. Ini antaranya. Trade secret. Benda yang boleh menjadi rahsia perniagaan kita kan. Okey. Contohnya resepi.
Okey, formula. Ni kan ada formula WD-40. Formula macam mana dia nak jadikan mesin tu tak berkarat, kan laju kan. Contohnya Google. Google pula. Google. Dia ada algoritma dia. Okay, TikTok dia ada algoritma dia. Big Mac sauce dia. Big Mac menu apa semua kan. Listerine apa dia pula boleh komo-komo semua kan. So itu dimasukkan trade secret. Kalau melibatkan nombor satu ni formula. Nombor dua proses kan. Macam kita pergi ke Famous Amos tu kan dia punya proses, dia punya bahan, dia punya proses macam mana, method ini semua terlibat dengan trade secret. Okey. Yang baca-baca ni anda baca kemudian. Tapi saya ceritakan apakah dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey. So, ingat, bila nak jawab lagi macam ni, dia akan jadi pergi kat bawah. Anda jawab macam ni. Trade secret, kalau makanan, mesti ada. Kalau melibatkan makanan, wajib ada dah dia punya bahan-bahannya. Okey. Kalau buat baju, baju mungkin dia tak ada trade secret, sama je baju semua kan. Tapi dia ada behind lain, ada benda lain. Intellectual atau intellect yang lain. Tapi trade secret kalau makanan mesti ada. Okey, so korang kena buat lah. Yang kata tak ada. Okey, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua trademark. Trademark tanda dagangan. TM tu kan. Okey. Ini contohnya. Apa? Sebarang perkataan. Perkataan ni apa ni? Any word, phrase, simbol, design. Ni reka bentuk ABC channel. Nike. Okey. Nama dia Nike. Lambang Nike tu. CNN tu. Itu semua trademark. Okay, perniagaan anda ada tak? Ada lah. Kalau yang menjual produk orang lain, dia ada dua. Satu, produk asal tu dia dah ada dah trademark dia, tanda niaga dia. Dan yang kedua, perniagaan anda sendiri sekarang. Perniagaan sendiri anda ada kan? Sekarang anda kena buat logo apa semua kan kat sini kan? Latar belakang ni anda kena buat logo apa semua ni. Situ itu anda punya kan? Cuma anda tak daftar. Okey, dalam realiti sebenar perniagaan, anda perlu daftarkanlah anda punya trademark ini. Semua ni daftarkan baru boleh jadi trademark. Okey gitu. Itu yang kedua. Sebarang tanda itu nama dia trademark. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga apa? Contohnya apa yang ketiga ni copyright. Copyright ni melibatkan semua jenis seni, benda yang seni kat sini dia punya ni. Okey, yang saya highlight kan. Okey, benda yang kerja-kerja yang melibatkan kerja kreatif. Buat buku, buat video, buat cerita, kan novel-novel apa semua tu tak boleh. Macam best lah novel ni kan. Lepas tu apa kau buat novel tu? Kau pergi photostate, kau pergi jual. Salah. Buku teks. Buku teks kau orang kau photostate. Salah. Menyalahi atas IP intellectual property copyright. Sebab tu dia ada copyright. Dia tulis copyright. Okey, apa lagi benda lain? Lagu. Okey, image, design. Kan? Baju-baju yang mahal-mahal dia ada kan? Design-design dia kan? Itu semua dalam copyright. Image. Okey, arca-arca semua. Ini melibatkan copyright. Okey. Dan yang ketiga patent. Patent ni melibatkan benda yang berkaitan dengan invention, innovation. Benda-benda macam mana? Macam gini. Okey, ini kita panggil apa? Pattern. Kena pattern kan. Yang flip lah. Lepas tu ada kan. Yang telefon kat belakang ni ada Zeiss lah, Sony apa semua. So, dia akan pattern kan dia punya kebentuk dia ni kan. So, itulah empat benda yang ada. Okay, so basically, kalau dalam perniagaan ada yang mana? Cuba nyatakan. Description. Ada contohnya logo. Masukkan logo kat sini dan bagi penerangan sikit. Jangan biarkan kosong. Okay. CR, copyright ada tak? Copyright kalau tak ada, biarkan kosong. Okay, kalau melibatkan perniagaan makanan, biasanya dia tak ada copyright lah. Tapi dia ada trade secret dia, ada resipi dia, apa semua kan. Yang dia pattern, yang dia daftarkan. Masukkan je. Okay, untuk tujuan pembelajaran. TM, trademark logo ada dua. Kan ada dua lah. Satu, siapa? Yang logo asal dan yang kedua. Dan pattern. Pattern kebiasaannya tak ada lah. Tak pattern kan. Okey. Dah itu untuk apa? IP. Okey. Dan yang seterusnya. Ada soalan tak? Okey, nanti tanya tak apa. Kita teruskan yang ni. Okey.
So, setiap perniagaan dia kena ada benda-benda tu kena daftarkan. So, yang seterusnya, dalam perniagaan wajib mesti ada pekerja. Pekerja yang macam mana? Dia berbeza tau. Kan? Kalau buka restoran yang contohnya ni buka saya beza kat sini. Yang ni buka restoran. Okey, buka restoran. Buka restoran, dia ada jawatan-jawatan yang berbeza, peranan yang berbeza dan mempunyai jawatan. Okay, dia ada jawatan. Dia ada peranan dia. Peranan dia, dia ada role. Setiap orang ada role dia kan, ada peranan masing-masing. Dan dia ada kemahiran. Kemahiran. Skill yang berbeza-beza kan. Dia ada chef dia yang semua lain-lain semua. Macam tu juga dengan contoh yang kedua. Contohnya buka retail. Di Sabasun yang tengah buat promotion sekarang. Pergi beli Maggi murah-murah je. Maggi murah semua murah. Okey, korang dah beli dah. Ada siapa yang beli tak? Saya tengok dalam Facebook Uniza ada kan yang membeli-beli kan. Pergi beli Milo lah apa ada tak? Murah-murah. Okey, contoh. Ni sama juga. So, sepastinya buka restoran dengan buka retail macam Sebesun, Sabasun, Maidin, Giant, and so on. Dia ada jawatan dia juga. Dia ada jawatan yang berbeza, peranan yang berbeza dan kemahiran yang berbeza. Okey, semua ini dia akan berbeza-beza kan. So, apa yang you all perlu buat dengan kemahiran searching anda, menggoogle anda. Zaman sekarang kemahiran yang perlu ada adalah mencari maklumat. Macam saya sekarang, saya mencari maklumat yang lebih praktikal. Okey, anda boleh rujuk juga dalam buku dalam topik pengusahaan semua manusia, tetapi dia lebih kepada teori-teori lah. Tapi sekarang ni kita mau kepada praktikal. Okey, so apa yang anda perlu buat adalah apakah jawatan dia? Cari jawatan, Google je. Jawatan contohnya kat sini. Cashier jawatan dia. Apakah peranan dia? Apakah role dia? Peranan dia. Search je. Okey, apakah role dia buat? Apakah peranan dia? Dan apakah, apa lagi? Kemahiran yang diperlukan. Okey, setiap orang tak sama kan? Dia perlu mempunyai kemahiran yang berbeza. Contoh kat sini kan, kalau restoran dia perlukan apa? Ada assistant manager, chef lah, pastry chef lah, apa semua. Kalau yang retail, shift manager, order filler, cashier. Kemahiran pun berbeza juga. Kalau buka food service, kemahiran untuk food preparation, sanitizing producer, kan? Kalau yang retailer lain pula. Dia punya kemahiran dia. So, anda boleh buat benda sama macam ni. Anda pergi je Google, apakah? Tapi anda kena pasti dulu. Apakah jawatan-jawatan pekerja-pekerja yang terlibat dalam tu. Anda pun cari cashier, job role. Anda punya apa lagi? Yang ada dalam perniagaan tu. Basically kalau benda yang pentadbiran sama je kemahiran. Mesti ada accounting kat situ kan. Pemasaran dia punya pekerja kan. Apa lagi yang berbeza. Kalau makanan dia adalah melibatkan yang makanan Okey. Cari job role dan cari job skill. Apa job role, job skill? Gunakan macam saya buat ni. Boleh je sekarang. Okey. Dan macam saya kata, consistency. Jangan tengok satu je terus ambil. Tengok yang lain dulu untuk pastikan kesahan. Okey. Dan anda pun buatlah. Tulis. Anda cari. Okey. Setiap orang macam buat tadi. Carilah 5 ataupun 6. Okey. Lagi banyak lagi bagus. Okey. Yang dapat. Okey. So yang last sekali. Saya dah bagi tahu tadi. Kena ada duit lah. Dah buka perniagaan sekarang. Kan? Dan sedar atau tak sedar. Semua benda ni. Pelanggan tak kisah kau punya macam mana. Sendiri kan? Tapi pelanggan kisah produk. Pelanggan kisah tentang macam mana kita nak promotion. Kan? Produk kita macam mana. Tapi yang belakang ni. Blok 5, 6, 7, 8, 9 ni semua pelanggan tak kisah. Sebab itu dia dalam kategori yang berbeza. Bila saya tunjukkan blok tadi kan. Okey. So financial ni, kewangan ni, financing, okey. Macam korang ni kan, modal korang tahulah. Kan, daripada sendiri ke, keluarga ke, ini just assumption. Sebab assumption, okey. Kita tak buat apa, kita tak buat temuduga yang betul-betul. Tetapi anda perlu tahu. Hari ini topik kewangan.
So, topik-topik ni saya ada tulis ya, yang berkaitan dengan topik-topik ni kan. Ada saya tulis-tulis ni, topik-topik ni. Anda boleh tengok di Google, di link kan. Link tu saya ada bagi tahu kan. Yang dekat link tu anda boleh rujuk kat sini. Bahan rujukan anda boleh buka yang kali kelima ni, yang keenam, ada kat sini. Okey, topik-topik yang anda boleh rujuk. Tapi ini mau kepada teori lah. Ataupun anda boleh buka modul. Saya pun ada share juga modul kan. Anda boleh tengok kat situ. Okey, so habislah untuk blok yang keenam. Okey, ada soalan?